السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau, wahai Tuhan, Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah kita berkait dengan soal pemimpin dan kepimpinan menurut Islam. Pada bulan lepas kita dah bincang satu tajuk yang lain dulu. Tajuk pada bulan lepas ialah berkait dengan sejauh mana kita boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam. Boleh tak kita nak bekerjasama dengan orang bukan Islam untuk kita menegakkan Islam ataupun untuk kita membina negara dalam Islam? Tajuk ini kita dah bincang pada bulan lepas. Sahabat yang saya kasih sekalian, kita apa-apa yang kita nak buat ini, kita dasarkan dia kepada ilmu. Kita bukan main ikut-ikut. Termasuklah perkara yang berkaitan dengan soal politik sama juga. Sebab itu dalam satu ucapan yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz menyatakan kepada kita bahawa apa-apa ini kita masalah kewangan ada ayat dalam Quran, masalah psikologi ada ayat dalam Quran. Psikologi yang paling selamat dunia akhirat daripada parti yang asasnya Islam. Yang ni Tok Guru duk cerita kepada kita bahawa kita apa-apa kena beri hujah ilmu pada orang. Kita tak boleh tarik manusia semata-mata dengan harta benda. Itu yang dikatakan manusia ini jangan dibuat sebagai haiwan. Tapi orang tak dengar betul-betul, dia tak faham.
Saya tolong pasang sekejap, sambil-sambil tunggu kawan kita hak tak sampai lagi. Tak apa nak clear. Dia kata manusia ni kita kena beri ilmu. Jangan beri benda. Manusia ni beri RM5, RM10 ni tak betul. Ini bukan cara Islam. Cara Islam ini mestilah berdasarkan kepada ilmu. Maka kata Tok Guru, ayat yang mula-mula turun ialah Iqra. Iqra ni makna baca olehmu hai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Maksud apa dia? Manusia ni tak boleh kita layan dia macam binatang. Kalau kita kata lembu kerbau, kita beri rumput. Kalau ayam itik, kita beri dedak, beri jagung. Dia datanglah. Jadi manusia ni jangan dibuat macam binatang, macam haiwan. Tapi cerita keluar tu terbalik pula dah. Dia kata apa? Tok Guru kata penerima berin itu adalah haiwan. Itu tak betul dia lah. Bukan tak betul Tok Guru kita. Sahabat yang saya kasih sekalian, sebab tu kita apa-apa kita nak buat ni, kita mesti berdasarkan kepada ilmu. Malam ini kita membicarakan tajuk berkait dengan soal pemimpin dan kepimpinan menurut Islam. Pada kita, kepimpinan yang jadi contoh kepada kita tak ada orang lain dah, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah contoh kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad, macam saya sebut pada tuan-tuan, nama dia Muhammad, gelaran dia apa? Gelaran dia ni jangan lupa ni, gelaran dia apa? Habibullah. Jawatan dia, jawatan Rasulullah. Ni Rasulullah, ni jawatan dia. Kita ustaz, cikgu, jawatan kita peneroka, pegawai bank. Rasulullah, Nabi Muhammad, nama dia Muhammad bin Abdullah. Gelaran dia Habibullah, kekasih Allah. Jawatan dia ni Rasulullah. Jadi kita apa-apa kita nak buat, contoh ikutan kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini, kepimpinan Nabi Muhammad ni dia bawa dua sekaligus. Bawa dua sekaligus. Sebagaimana yang pernah disebut oleh seorang penulis ni, Michael H.R. ini, dalam buku dia 100 susunan pemimpin-pemimpin dunia yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Dia ambil 100 orang. Adalah Mahatma Gandhinya, Napoleon Bonaparte-nya, George Rizal-nya, Mahatma Gandhinya, Jawaharlal Nehru-nya, sebut lagi Abraham Lincoln-nya, sebutlah hak tuan-tuan tahu tu. Maka dia kata hak nombor satu pada dia, walaupun dia kafir, dia kata hak nombor satu pada saya ialah Muhammad. Dia kata hak nombor satu tu Muhammad. Dia tak sebutlah Rasulullah pasal dia kafir. Dia kata Muhammad nombor satu. Ngapa Muhammad nombor satu?
Dia kata boleh jadi kalau saya letak Muhammad ni nombor 1, boleh jadi setengah pembaca terkejut, boleh jadi setengah orang mempersoalkan pasal apa sebut Muhammad nombor 1. Dia kata satu-satunya manusia dalam sejarah ini yang jadi pemimpin yang sangat cermelang, yang sangat agung, yang sangat cemerlang, dia kata ombos dalam 2 keadaan. Dua-dua ada ke Nabi Muhammad. Satu, sebagai tokoh agama Nabi Muhammad, dia kata agama banyaklah, agama Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi. Muhammad dia kata agama, bawa agama. Tokoh sekular, orang biasa yang tak bawa agama, dan Muhammad juga dia kata. Jadi dia kata Nabi Muhammad ni dua-dua duduk dengan dia belaka. Apa dia? Nabi Muhammad lah tokoh agama, Nabi Muhammad lah tokoh yang tidak tokoh agama. Nabi Muhammad belaka. Jadi sahabat sekalian, kalau begitu tidak ada contoh kepimpinan yang paling baik kepada kita melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia gila nak jadi ketua banyak. Gila nak jadi ketua, nak jadi pemimpin. Maka kita sahabat-sahabat sekalian yang duduk dalam parti Islam, jangan duduk sibuk macam orang lain sibuk. Ustaz, kita kena jadi Perdana Menteri, kita kena jadi Menteri Besar. Tak payah. Jangan duk berebut benda-benda begitu. Ngapa? Yang pertamanya kita kena ingat, bila kita duduk dalam perjuangan Islam, kita hidup dalam parti Islam, jangan duk ada penyakit-penyakit ni, jangan ada. Ingat, segala benda yang kita buat ni ada dosa pahala. Ni politik kita. Politik kita ni politik dosa pahala. Kalau kita cari harta ada berkait dengan soal dosa pahala. Cari harta ni, jangan sampai kita jadi orang gila harta, matlamat dalam hidup nak ke harta. Jangan dalam hidup kita matlamat kita wanita yang menggambarkan nafsu yang paling seronok kepada manusia berkait dengan wanita. Jangan. Begitu juga berkait dengan kuasa. Pemimpin-pemimpin, politik ni benda ni lah. Orang duk bercakap dalam bab tasawuf. Bab mana? Bab gila kuasa. Bab nak jadi orang besar. Bab nak jadi exco. Bab nak jadi yang berhormat. Kita kena ingat, jangan sampai kita jadi serupa orang lain. Dah tu Ustaz, kita tak nak kuasa ke? Kita nak kuasa. Agama ajar kita kuasa-kuasa tak salah. Bahkan kita boleh berdoa pada Allah nak minta kuasa, tak salah. Ni beza kita dengan orang lain ni. Tak salah kita berdoa nak jadi pemimpin, tak salah. Yang salahnya gila nak jadi pemimpin, gila nak dapat kuasa, itu tak boleh. Dah tukar matlamat dah. Boleh berdoa, tak ada masalah. Kita boleh minta pada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allah aja. Ngapa Ustaz? Ada juga orang ngaji tasawuf. Konon dengan ngaji tarekat. Mu ni apa gila-gila nak jadi pemimpin sangat? Lah. Allah Ta'ala aja minta dapat kuasa, bukan gila kuasa. Allah Ta'ala aja cari kuasa politik, bukan kita aja sendiri. Allah aja. Pak mana? Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami bagi kami akan isteri suami kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk mata hati kami. Kita nak anak bini kita, keluarga kita molek. Tak cukup sekadar itu. Waja'alna, jadikanlah kami.
Jadi kenapa? Waja'alna lil muttaqina imama, waja'alna imama lil muttaqin, jadikan kami pemimpin bagi rakyat belakang kami, rakyat yang bertakwa. Makna apa dia? Tak salah, kuasa tak salah, politik tak salah, yang salahnya bila gila kuasa. Tak boleh. Jadi kuasa tak salah, harta tak salah, wanita tak salah. Ni penyakit besar. Penyakit besar. Bila Nabi SAW menyampaikan Islam, macam-macam orang jumpa Nabi. Abu Jahalnya, Abu Lahab. Muhammad ni dak yang gila sangat ni. Apa pasal Muhammad? Mu nak harta ke Muhammad? Kamu nak kuasa? Kamu nak perempuan comel? Kalau mu nak perempuan comel, kita beri perempuan paling cantik. Kalau mu nak harta, kami kumpul harta mu jadi banyak harta sekali. Kalau mu nak jadi pemimpin Arab Mekah ni, kami lantik kamu jadi raja pemimpin. Tiga-tiga ni Nabi tolak berlaku. Ngapa Nabi tolak? Nabi tolak tiga-tiga ni bukan Nabi tak nak harta, bukan Nabi tak nak wanita, bukan Nabi tak nak kuasa. No. Tapi tukar tak betul. Tukar apa dia? Kalau mu Muhammad nak kuasa, nak harta, nak wanita, syaratnya Muhammad mu kena tinggal dakwah. Dakwah mana? Ad-da'watul Islamiyah, mu tinggal ajaran Islam. Oh, Nabi kata tak payahlah. Kalau setakat tu mu nak beri, bukan setakat 500 lah, jangan salah faham. Dia kata, hei pak saudara aku ni nak tengok nilai. Hei pak saudara saya, ya ammi, wahai pak saudara aku Abu Lahab, Abu Talib. Apa ni Abu Talib? Kalaulah letak matahari di tangan kanan, matahari, bulan tangan kiri, hak benda tak boleh buat belaka lah tu. Letak bulan tangan matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, aku tidak akan tinggalkan menyampaikan dakwah Islam ni. Aku tak tukar dengan Islam. Itu sebab saudara sekalian, kita malam ini duk bincang tajuk ini. Tajuk mana? Tajuk pemimpin dan kepimpinan dalam Islam. Kerana kita saudara sekalian bercakap benda ni, ada tajuk dosa pahala. Jangan serupa kita dengan orang lain. Jangan serupa dengan orang lain. Orang lain tu dosa pahala bab sembahyang je. Kita dosa pahala dalam bab makan minum, dalam bab cari harta benda, dalam bab berumah tangga, termasuklah dalam bab yang berkait dengan soal politik. Okey, kepimpinan ni lah. Kalau Allah nak bagi kuasa pada kita, tak usah bimbang lah, insya-Allah Allah bagi. Ni duk tanya pula sambil-sambil saya tolong jawab. Dah Ustaz, kalau kita menang merintah, siapa Perdana Menteri? Tak usah duk bincang. Tak usah duk bincang lah Perdana Menteri. Tunggu kita menang nantilah. Kenapa? Bila orang-orang yang datang nak tolong Rasulullah Muhammad, kalau menang ni nak boleh apa? Siapa kalau kita menang lawan orang Quraisy ni, kita menang nanti ni, siapa nak jadi ketua Mekah ni? Nabi tak beri jawapan. Ni seninya kepimpinan Nabi Muhammad dalam politik. Nabi baca ayat ni. Siapa nak jadi Perdana Menteri Muhammad kalau kita menang lawan ni? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Allah ajar Nabi, ajar kita lah. Qul, mu kata gini, hei Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulk, engkau lah ya Allah yang mempunyai kuasa pemerintahan. Tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kamu cabut pemerintahan
daripada siapa yang kamu kehendaki. Jadi bahagian ni sahabat-sahabat sekalian, tosah duk bincang. Tosah duk bincang. Kalau kita bincang, kita balas sama kita. Jangan bincang. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya kasih sekalian, mengapa perlunya ada pemimpin? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia ni macam Tok Guru sebut tadi, kita ni bukan ayam itik boleh ditabur dengan dedak, dengan jagung. Manusia ini bukannya lembu kebau boleh beri makan rumput. Manusia ini adalah makhluk yang sosial, makhluk yang paling baik yang Allah Ta'ala beri manusia ni akal fikiran yang membezakan manusia daripada makhluk lain. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami mencipta manusia pada sebaik-baik kejadian. Jadi jangan dibuat manusia macam makhluk lain. Hak kata Tok Guru kata betul sangatlah. Betul sangat Tok Guru kata betul sangatlah. Kalau begitu, manusia ini memiliki roh, akal dan jasad. Manusia tidak boleh hidup secara bersendirian dan asing daripada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Kita tak hidup seorang-seorang, kena hidup bermasyarakat. Bermasyarakat pula kita kena ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Zaman tak ada orang Islam, zaman Nabi Adam, Idris, zaman Nabi Nuh dah mula ada orang yang tidak Islam. Mahu tidak mahu, orang bukan Islam juga sebahagian daripada kita. Masyarakat pula tidak akan aman dan sejahtera tanpa adanya pemimpin. Jadi mahu tidak mahu mesti ada pemimpin. Yang menjadi masalahnya apa dia? Apa bentuk pemimpin yang kita nak? Apa pemimpin itu? Pemimpin hak lagu mana? Pemimpin dalam Islam ialah setiap orang yang diberi tanggungjawab. Pemimpin juga. Seorang manusia sekurang-kurangnya bertanggungjawab memimpin diri sendiri. Paling tidak jadi pemimpin, pimpin diri, pimpin rakyat kita, pimpin mata, pimpin mulut, pimpin telinga, pimpin tangan, pimpin perut, pimpin kemaluan, pimpin kaki. 7 anggota. Itu rakyat kita. Siapa token? Kitalah. Kitalah token dia. Sebab tu dia kata, sepaling tidaknya seorang itu memimpin diri sendiri, maka dia adalah pemimpin. Ayah sebagai pemimpin keluarga, pengetua pemimpin sekolah, Perdana Menteri pemimpin negara. Begitulah seterusnya. Setiap seorang itu masing-masing menjadi pemimpin. Sepaling tidak menjadi pemimpin diri sendiri, sepaling tidak pemimpin dalam rumah tangga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab mengenai yang dipimpinnya. Makna sepaling lekehnya kita ni memimpin diri sendiri. Kalau sempat, ke mana kita memimpin tangan kita? Ke mana kita pimpin tangan kita ni? Mana kita memimpin tangan kita? Kita pangkah orang yang nak kepada Islam ataupun pangkah orang yang tidak nak kepada Islam? Kita pangkah kepada orang yang adil, baik, ataupun kita pangkah kepada orang yang zalim, yang jahat? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya kita. Bukan saja tanya hak pemimpin besar, hak kecil. Macam mana awak pimpin tangan awak? Itu kita tengok kalau sempat dalam bab dosa pahala. Tapi saya percaya sempat lagi. Duk ingat orang nak Isytihar 22 tak jadi sekarang, kelakar semua. Mana bila tak jadi sempat lagi. Maknanya hak terik bulan depan ni kita akan bercakap khusus berkait dengan apa dia? Berdosa tidak tangan ini. Kalau kita memangkah
orang yang tidak nak kepada Islam. Kita memangkah orang yang zalim, yang jahat. Tu tengok bulan depan lah. Jadi bulan ni tak payah setuh sangat lah. Kalau di istiharah ni, malam ni tajuk tu. Pasal apa? Pasal saya sebut tadi, apa-apa kita nak buat berdasarkan ilmu. Macam bulan lepas kita dah bincang dah. Apa samu ni boleh sokong di IPKP ni? Kita dah jawab dah. Jadi tak payah jawab lagi lah. Tinggal lagi tuan-tuan ingat tak ingat, bab lain lah. Jadi pemimpin ini paling tidak apa dia? Kita memimpin diri kita sendiri, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, sehinggalah kepada pemimpin yang paling besar berkait dengan negara. Pemimpin dalam Islam bukan satu keistimewaan. Jangan buat seronok yang direbut-rebut, tetapi adalah tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat, dan ianya adalah amanah. Sebagaimana amanah jaga anak, amanah jaga harta benda yang akan dipersoalkan. Kullukum ra'in, setiap kamu pengembala. Ada terjemah pengembala. Kalau bela kambing, bela orang-orang lah. Wa kullukum ra'in mas'ulun. Apa makna mas'ulun? Mas'ul, sa'ala yas'alu, kena tanya. Kita ni kena tanya. Allah Ta'ala ni akan tanya kita di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah Ta'ala tanya kita perjalanan kita hidup manusia. Bukan perjalanan korak kering. Korak dia mampu gitunya, Tuhan tak tanya dah. Lembu kubah kambing Tuhan tak tanya. Kita Tuhan tanya. Lama tak tengok gambar ni. Ni korak kering Tuhan tak tanya. Orang tu Tuhan tanya. Kita, Allah tanya kita. Ini kita hidup di dunia. Ni di dunia. Nanti mas'ulun, Allah tanya. Hak dalam yang pertama tanya dalam kubur. Sudah ada seksaan di padang mahsyar, sudah ada penyiksaan. Tapi di kubur juga sudah ada nikmat. Di mahsyar juga sudah ada nikmat. Kemuncaknya di akhirat. Mas'ulun, kita akan tanya di bumi mahsyar. Jadi setiap kita kena ingat, bertanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggungjawab kita dengan manusia dah. Mas'ulun dengan makna apa dia? Ditanya, dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawab, dan amanah yang akan disoal di akhirat nanti. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah walyattaqillaha rabbah. Kata Allah Ta'ala dalam surah apa ni? Al-Baqarah 283. Fa in amina ba'dukum ba'dha, apabila kamu memberikan kepercayaan pada orang lain, kita beri amanah pada dia menjadi pemimpin negeri, negara, beri amanah. Lalu kata dia, falyu'addi alladhi tumina amanatah, maka hendaklah orang yang diserahi amanah. Orang kita serah amanah. Amanah mana? Amanah nak sebut nanti ni. Yang kita serah amanah pada dia. Orang yang diserah amanah ini, hendaklah dia menunaikan amanahnya. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena takwa pada Allah. Kepimpinan adalah suatu taklif. Taklif macam mana Ustaz? Taklif orang mukallaf. Kita ni orang mukallaf lah. Dia ni dah akil balik. Bila orang tu berakal dan balik sampai umur, dia panggil mukallaf. Ada dosa pahala pada dia. Kalau budak sekolah rendah 7 tahun tu tak, dia berakal tapi tak balik lagi, maka tak panggil mukallaf. Dia hanya panggil mumayyiz. Ada akal, mumayyiz. Tapi kalau ada akal, kemudian dah masuk umur 12 tahun, 15 tahun, dah bermimpi, ataupun 18 tahun, mimpi ke tak mimpi tak kira lah. Tapi kalau umur 12, dia dah mimpi, dah haid, maka dia dah ada akal, mumayyiz, boleh membezakan. Lepas tu dia balik pula.
Bila dia balik, dia panggil mukallaf. Mukallaf, benda itu dia panggil apa dia? Taklif. Dipertanggungjawabkan kepada kita. Taklif apa dia? Sebagai orang mukallaf, kita dipertanggungjawabkan dengan apa dia? Kita dipertanggungjawabkan dengan dosa dan pahala. Menjadi pemimpin bukan suatu tasyrif, kemuliaan. Tak ada terjemah dia. Patut pun. Ni tempat pertama bentang tajuk ni. Ni pasal mas pertama. Saya betul sekejap tak apa. Betul sekejap. Ya, kejap. Nanti di tempat lain nak kena betul juga. Itu yang payah. Okey, siap. Okey. Taklif ini ialah satu pertanggungjawaban. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Di dunia ni tak payah jawab. Masing-masing ada surat khabar, ada radio, ada TV. Lantakmu lah nak jawab apa di dunia ni. Di akhirat tu. Sebab tu dia panggil pertanggungjawaban. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Kepimpinan adalah suatu taklif. Dan kepimpinan itu bukannya satu tasyrif, kemuliaan. Dia bukannya apa dia? Bukannya suatu tasyrif. Bukannya suatu bukannya suatu kemuliaan, bukan. Dia bukannya satu satu kemuliaan. Baiklah awak jadi yang berhormat, baiklah awak jadi esko, baik apa? Kita ni jangan faham macam orang lain. Ini bukan suatu kemuliaan ini. Dianya apa dia? Dia adalah suatu yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kalau masih ingat sahabat sekalian, masih ingat, inilah yang ditangisi oleh siapa dia? Kita pernah bincang setahun lebih dulu katnya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni siapa Ustaz? Umar bin Abdul Aziz ini orang yang jadi idola Lim Guang Eng. Ni Lim Guang Eng ni sombong. ni Lim Guang Eng ni. Naik Asia juga Lim Guang Eng. Dia idola dia ialah Umar bin Abdul Aziz. Celaka sungguh. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni memerintah tak lama. Hanya 3-4 tahun, tak sampai apa. Sekejap sangat dia memerintah, tak lama. Tapi adanya pemerintahannya, siapa tak ada orang boleh terima zakat. Tak ada orang. Duit hal lebih itu dia tawar. Siapa nak menikah, kita nak beri duit pula. La ilaha illallah. Punya baiknya merintah Umar bin Abdul Aziz ini. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Dia adalah, tengok sini, dia ni Laila ini adalah anak Sayyidina Umar. Silap. Asim ini adalah anak
Sayyidina Umar. Laila jadi apa? Cucu. Laila inilah yang melahirkan Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu apa dia? Cici dia. Adanya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, cici kepada Umar bin Al-Khattab, orang nak letak dia nombor 5. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini orang panggil Khulafa Ar-Rasyidin. Adanya pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ini, sehingga Nabi kata, alaikum bisunnati, mu kena ikut sunnah aku, wa sunnati Khulafa Ar-Rasyidin, dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Punya hebatnya Umar bin Abdul Aziz ni, orang nak ambil dia buh nombor apa? Nombor 5. Dia kata ni buh Khulafa Ar-Rasyidin juga. Walah dia ni siapa dia? Cici Sayyidina Umar. Tak ada bertemu cici dia. Pasal apa nak letak Khulafa Ar-Rasyidin? Kerana dia seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang taat kepada Allah. Bila dilantik menjadi khalifah, sehingga dia menangis. Bila dia jadi khalifah, pada hari kedua dia berkhutbah, wahai manusia, tiada nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada kitab selepas Al-Quran. Aku bukanlah penentu hukum, malah aku pelaksana hukum Allah. Aku bukan ahli bid'ah, maknanya ikut Quran hadis, malah aku seorang yang mengikut sunnah. Aku bukan orang yang baik di kalangan kamu, sedangkan aku cuma orang yang paling berat tanggungannya di kalangan kamu. Aku mengucapkan ucapan ini sedangkan aku tahu aku adalah orang yang paling banyak dosa. Aku tahu aku adalah orang yang paling banyak dosa. Beliau kemudian duduk dan menangis. Hari kedua jadi Perdana Menteri, menangis dia. Aku bukan orang yang baik di kalangan kamu, walau dialah orang yang terbaik. Menangis dia. Kenapa dia menangis? Kerana aku tahu akulah orang yang paling berat tanggungan. Betul lah kata Tuan Risalah ini, bahawa kepimpinan adalah taklif, tanggungjawab, bukannya kemuliaan. Jangan nak berebut jadi ketua, jangan. Walaupun ketua kecil sekalipun tak sah. Tapi sekiranya kalau Allah beri juga, dengan kita tak minta, insya-Allah Allah Taala tolong kita. Tapi kalau kita tebal nak naik juga, kita duk taja diri sendiri, kita duk promote juga, yang tu cari penyakit. Jangan. Allah tak tolong kita. Lebih besar bidang kepimpinan, maka lebih besarlah tanggungjawabnya. Kepimpinan juga adalah merupakan ujian dan dugaan daripada Allah. Ingat, nak jadi ketua, nak jadi menteri, nak jadi itu ni, ingat, ianya ujian dugaan daripada Allah. Makin besar tanggungjawab kepimpinan, maka makin besarlah pahalanya. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang cuai dan gagal menunaikannya, maka besarlah pula dosanya dan kemurkaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena ingat. Kalau sekiranya kita tak pandai jaga diri, kita cuai, maka kita saudara sekalian dicampak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma min ra'in yastarihillahu yamut yawma yamut wa huwa ghashu ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang pemimpin yang dituntut Allah supaya memimpin rakyatnya lalu dia mati kerana tiba ajalnya, padahal dia telah melakukan penyelewengan, melakukan kecurangan dalam kepimpinannya, melainkan Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Allah. Kita semayang-semayang nak masuk syurga, kita puasa-puasa nak masuk syurga, pergi ke Mekah habis duit belah ribu nak masuk syurga, tiba-tiba masuk neraka. Kerana apa dia? Jaga rakyat tidak betul, zalim kepada rakyat. Saya minggu lepas saya semayang di
Masjid Pacing Selatan. Jumaat tadi saya semayang di Masjid Pacing Utara, makan di Masjid Al-Fatah. Balik makan lapor sini. Pergi ke Pacing Selatan, air tak ada. Celaka semua kata. Kena ambil air kolah. Air kolah pun surut banyak lah. Tak ada air. Pergi pula Pacing Utara, tak ada air juga rupanya. Kita duk ingat negeri Selangor tak ada air. Negeri Pahang tak ada air. Dan semua orang tahu 200 juta duit Felda telah diambil sebelum ini 2-3 tahun dah untuk menyelesaikan masalah perpaipan air baik di negeri Pahang. Tak sesapa sudah. Projek orang dapat, duit orang dapat, rakyat tak selesai masalah juga. Ingat, sesiapa yang khianat, sesiapa yang menyeleweng, sesiapa yang curang, maka Allah Ta'ala kata apa dia? Nabi kata, illa haram Allah, malaikat Allah mengharamkan ke atas pemimpin itu al-jannah, daripada masuk syurga Allah. Sebab itu kalau nak jadi pemimpin, tak usah duk fikir soal nikmat. Obehnya jadi pemimpin, jangan. Kena fikir soal amanat. Nikmah amanah. Kena ingat amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang sepatutnya menjadi contoh kepimpinan kepada kita. Bagaimana yang kita sebut tadi. Rasulullah sewaktu di saat dia nak mati, dalam berapa hari dia nak mati, sebab Nabi sakit beberapa hari, dia nak mati teringat ada duit, tak banyak duit, tak, saya tak ingat berapa, 6, 9 lebih kurang, tak, duit dirham, bukan duit dinar. Dirham ni perak, dinar duit emas. Dia teringat, dia suruh tak Fatimah ke Aisyah, dia kata pergi ambil duit tu, ambil duit dia kata. Buat apa duit ni? Pergi ambil duit ni, dia kata pergi sedekah fakir miskin. Ngapa pula wahai ayahanda Rasulullah? Apalah kata Allah Ta'ala, di saat Muhammad pergi menghadap Allah, masih ada lagi harta. La ilaha illallah. Berapa sen lah sangat duit tuan-tuan. Kalau kita kata 6 dirham tu banyak manalah sangat duit tu. Tapi Nabi ni contoh kepada kita. Bukan maksud saya kita kena perhabis duit dah. Sebab Nabi pun sebut, kalau kamu meninggalkan kaum keluarga kamu dalam keadaan ada bekalan duit, lebih baik daripada kamu tinggal anak, isteri, cucu kamu dalam keadaan tak ada duit. Jangan. Ni kena ingat. Sebab tu kita berjuang Islam, buat kerja Islam, jangan sampai tak ada simpanan. Kena ada simpanan. Kalau tak ada 10,000 pun, ada 3, 4, 5 ribu pun tak apa. Buat simpanan masa depan. Tahu dia, bila masa beruntuk, masa susah payah, ni ada untuk kita tolong anak cucu kita. Kena ada tu. Ingat, Nabi ajar kita ni. Bukan saya nyebut pandai-pandai. Dah tadi ustaz sebut, saya sebut dalam konteks pemimpin. Nabi kata apalah, Allah Ta'ala kata ke Muhammad, ada lagi pitih Muhammad ni, banyak lagi duit Muhammad ni. Hei Fatimah atau Aisyah, mau pergi ambil duit sedekah ke orang. Allahu Akbar. Kita pula duk kubur duit, duk kubur pitih. Sampai akhirnya duit kita tak sampai kepada Islam. Lebih jahat lagi, duk simpan duit, kubur duit orang ramai pula. Lagi jahat. Dah orang ramai susah. Astaghfirullahalazim. Pelik manusia hari ini. Manusia jadi pelik. Ni amanah. Amanah apa dia? Amanah dalam jadi kepimpinan. Contoh terbaik siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana sahabat sekalian, ada 2 sifat utama yang nak jadi pemimpin. Jadi tanggungjawab memilih pemimpin itu kena ambil bulan depan. Berkait dengan soal dosa pahala tu. Tengok bulan depan insya-Allah. Sebab tu benda tu dia kait dengan memilih pemimpin. Hak ni ayat pemimpin juga, tapi tak sampai lagi. Tanggungjawab kita ada dosa pahala dalam
memilih pemimpin. Tak habis lagi. Okey. Dua sifat rukun utama menjadi pemimpin. Dua sifat utama ni, satu dia panggil quwwah, kuat. Dua dia panggil amanah. Bahasa Arab, bahasa Melayu sama je. Quwwah, lagi satu amanah. Kuat, amanat, sama. Lihat dalam surah apa nama ni? Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Qawiyul amin, ambil orang yang kuat. Al-qawiyu kuat, al-amanah maknanya amanah. Ni cerita mana ni? Saya pernah cerita tuan-tuan dulu. Ini cerita bela kambing. Cerita bela kambing. Kalaulah Tok Guru ni Aziz ingat ayat tu, saya percaya dia baca dia tak ingat hari tu ramanya. Bela kambing. Bela kambing tak banyak ekor, tak ada 100 ekor pun, tak ramai bela kambing. Sebab yang bela kambing ini ialah anak Nabi Shu'aib. Anak Nabi Shu'aib ni bela kambing. Sebab ayahnya uzur doa, tua sangat. Lalu dia kena beri minum kambing. Nak beri minum kambing kena beratur. Orang lelaki minum dulu, baru orang perempuan di Madian. Akhirnya Nabi Musa rekah cerita. Nabi Musa lari daripada Mesir menyelamatkan diri kerana nak kena bunuh. Lari-lari sampai ke Madian. Dia tengok orang perempuan 2 orang. Jadi orang baik. Dah awak 2 orang ni buat benda sini. Kita kena tunggu orang lelaki habis beri minum air ni, barulah saya boleh beri minum air. Oh, dah tak apalah, saya tolong awak boleh? Dia tak mengorak pun. Dia cakap betul, boleh tolong? Boleh. Bawa kambingnya dia boleh masuk orang lelaki. Cepat siap. Dah cepat siap, akhirnya balik-balik dia pun jumpa ayah dia. Ayah Nabi Shu'aib, Nabi dan Rasul. Dia kata, ayah, ada seorang orang lelaki kata, bagus, nama tak tahu, dia kata, tak kenal. Orang ni tolong beri minum kambing, dia kata. Lalu berkatalah anak dia, bila Nabi Musa pergi rumah Nabi Shu'aib, Nabi Shu'aib kata, jangan bimbang, kamu selamat daripada orang zalim. Lepas tu anak dia tupas kaki. Ayah, ni kata dia, qalat, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, ya abati istajirhu, wahai ayah, kita ambil beri upah ke dia, upah jaga kambing. Inna khairan man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja, al-qawiyu, orang kuat, al-amin, ialah orang yang amanah. Ini sahabat-sahabat sekalian, bela kambing. Kambing pula bukan siapa berharga 250 juta. Kambing sikit je. Ni bela kambing. Bela kambing kena orang macam mana? Al-qawiyul amin, kena orang yang bersifat amanah. Al-qawiyu, amanah. Kena al-amin, orang yang kuat, dan al-amanah, orang yang amanah. Sahabat sekalian, kalau kita ambil orang yang tak amanah, dia akan jadi masalah kepada kita. Kuat ini dengan maksud apa dia? Antara lain, kuat ni berani, kuat ni bijak dalam politik, dalam menetapkan hukum, ni antaranya lah. Amanah ini apa dia? Tidak menjual beli ayat Allah dengan harga yang murah, melenyapkan rasa takut terhadap sama manusia, makna berani. Ini orang yang amanah, makna jujur, amanah. Dia ni tidak jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga yang murah, dengan harga yang apa ni, harga mata benda dunia. Sahabat sekalian, sangat perlu kepada kita, kalau nak memilih pemimpin, kenalah memilih pemimpin mana?
pemimpin yang qawiyul amin. Tapi syarat yang paling utama mestilah seorang yang muslim mukmin lah. Itu sudah semesti. Tapi kalau tak dapat jadi muslim mukmin, sepaling tidaknya dia orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam mestilah bersifat amanah. Ini saya dah banyak kali cakap pada tuan-tuan, dah buat contoh. Jadi pada malam ni saya tak nak bincang lah tajuk-tajuk ini. Dan kita pun semua dah tahu penyelewengan segala benda yang berlaku kerana apa dia? Kerana lahirnya manusia yang tidak ada apa dia? Kuat-kuat dah, qawi dah, tapi tidak ada apa dia? Tidak ada al-amin, tidak ada amanah. InsyaAllah pada bulan depan kita akan sambung tajuk ini lagi. Sambung bahagian mana? Bahagian sejauh mana berdosanya kita dalam kita memilih pemimpin sekiranya pemimpin itu bukan pemimpin yang bersifat apa nama tadi, yang bersifat qawiyul amin, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bersifat apa nama tadi, amanah. Ini kita akan tengok pada bulan depan. Jadi saya nak berhenti sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sambung lagi. Dan kita semua yang ada ini, jangan jemu-jemu. Saya nak pesan, jangan jemu-jemu buat kerja Islam. Sabar banyak-banyak, isbiru wasabiru, terus bersabar, warabitu, jaga kekuatan pertahanan kita, jaga ukhuwah kita, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menang di dunia dan menang di akhirat. Ingat tu, jangan kita lalai dengan Allah, jangan buat maksiat pada Allah. Kita sama kita kena ada warab itu, ada ikatan, ada pertahanan. Kita sama kita ini kena ada pertahanan yang kuat, ikatan kita sama kita. Jangan berbalah, jangan bergaduh dengan Allah Ta'ala pula, bertakwa pada Allah, jangan buat maksiat pada Allah. Itu kena jagalah betul-betul. Jadi saya berhenti sekadar itu. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.